Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita banyakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kepada kita peluang dan ruang untuk sama-sama kita beribadat kepadanya dan menjadikan kita di kalangan orang-orang yang insya-Allah berpagi-pagi dengan beriman kepada dia, seperti mana doa yang kita ataupun zikir yang sering kali kita baca, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Kami berpagi-pagi dengan menyatakan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Dia, tidak ada perkongsian kesyirikan baginya, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan ataupun menjadi tempat berkumpul manusia wa jalla. Dan itulah benda yang paling kita syukuri. Sebab itulah orang yang memilih selain daripada ajaran yang bersih, yang suci ini, mereka itu tergolong dalam golongan yang sangat rugi. Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang menginginkan selain daripada ajaran Islam ini sebagai cara hidup dia, sebagai pegangan agama dia, maka selama-lamanya Allah Ta'ala tidak menerima daripadanya. Tuhan tak akan terima daripada selain agama yang suci ini, iaitu agama Islam. Itu disebutkan secara jelas, wa may yabtaghi ghairal islami dina, yang memilih selain Islam sebagai pegangan hidup, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima daripadanya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, sedang nanti pada hari kiamat dia akan bersama-sama dengan golongan orang-orang yang rugi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama yang kita anuti ini, yang kita percaya dan yakin ini, harga dia sangat mahal. Harga dia sangat mahal. Sebab itu ada orang yang baru memeluk Islam. Semalam baru saya tengok temu ramah di Indonesia, seorang wanita muda, dia dengan mak dia masuk Islam. Lalu ditanyakan kepada dia, andai kata ada orang yang membayar kepada anda sekian-sekian rupiah, adakah anda sanggup meninggalkan agama yang anda baru pindah ni, agama Islam? Dia kata tak sanggup. Lalu ditanyakan lagi kepada dia dengan dinaikkan sedikit jumlah, dia kata saya tak sanggup. Dinaikkan lagi sehingga dia kata dalam keadaan anda begini, maknanya tak ada rumah yang dia miliki, dia pun menyewa je, tiada kerja tetap untuk dia. Lalu ada orang yang ingin menawarkan kepada dia dengan tawaran yang sangat tinggi, mahal harganya. Dia kata saya tidak akan tinggalkan agama ini. Itu contoh manusia yang hidup pada hari ini. Bagaimana kalau kita telusuri kisah para sahabat yang mereka sangat menghargai agama yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, sehingga mereka sanggup tinggalkan
apa yang mereka miliki, mereka korbankan apa yang mereka miliki demi kerana agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca kisah Mus'ab bin Umair, tuan-tuan pun biasa dengan kisahnya. Mus'ab bin Umair seorang anak yang kaya yang diberikan saraan hidup sepenuhnya oleh ibu dia yang kaya, sehingga diriwayatkan tentang kisahnya yang kita pun tahu kisahnya sangat masyhur. Kalau dia berjalan di satu lorong, lalu orang tahu bahawa Mus'ab bin Umair tadi lalu di lorong ini, kerana minyak wangi yang dia pakai tu sangat mahal harga dia, kan? Jadi apabila dia memilih Islam sebagai agama dia, memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak menoleh ke belakang. Bahkan apabila beliau meninggal dunia syahid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak kafankan dia, tutup atas kaki terbuka, tutup kaki, kepala terselak, tuan-tuan. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam tarik kain itu, tutup kepala dia dan kakinya ditutup dengan daun-daun kering. Menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana keadaan sahabat yang dulu ni kaya, disara oleh ibu dia, tapi akhirnya kematian dia dalam keadaan yang dhaif, tak cukup kain. Orang yang tak cukup kain ni, kita tahu dia adalah orang yang tak memiliki. Pun begitu, pilihan dia tepat kerana dia memilih Allah Subhanahu Wa Taala. Dia meyakini bahawa Allah Taala itu Maha Esa, agung, kaya, maha luas rezekinya, memberikan balasan yang terbaik kepada hamba dia. Ini keyakinan. Ini yang dipanggil dengan akidah. Akidah itu diambil dari perkataan akad, ikatan. Ikatan yang kuat. Akidah, kepercayaan yang mutlak, yang tak boleh dianjak, diikat mati, tak boleh siapa kacau. Ini satu garis merah yang tak boleh siapa-siapa pun lintas. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kisah-kisah para sahabat itu pedoman buat kita bagaimana mereka pegang teguh dengan agama Islam, dan mereka sangat menghargai dengan agama ini. Kerana agama ni seringkali kita sebut bahawa agama ni agama yang meraihkan fitrah, naluri manusia, kan? Kita diminta untuk berpuasa di bulan Ramadan, tidak boleh lebih daripada waktu yang sepatutnya, dan disarankan sangat-sangat untuk kita bersahur. Kalau tak sahur, dikurangkan pahalanya. Nak bagi tahu, kata engkau nak puasa ataupun engkau kena puasa, dan engkau nak puasa, engkau kena bersedia untuk berpuasa. Kalau tidak, nanti kau tak larat. Dia bukan macam kepercayaan lain yang mengikut akal bahawa kalau kita puasa je tak boleh makan, 3 hari terseksa, 4 hari terseksa. Tak, Islam bukan macam tu. Dia meraihkan naluri sebagai seorang manusia. Dan bila mana nak buka puasa, tak boleh lebih, mesti segerakan buka puasa, segera. Lebih aja jadi makruh, sengaja lebih berdosa. Maka Islam kata bila masuk je waktu, maka terus buka puasa, segera meraihkan naluri manusia yang memang ketika itu sedang lapar dan juga dahaga. Dan Islam tidak pernah melarang untuk kita makan apa saja, kecuali adalah yang memudaratkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nak bagi tahu bahawa agama ni itulah sifat dia. Kalau orang yang mendustakan agama ini, menduakan Allah, mentigakan Allah, dan tidak meyakini, tidak mengiktiraf Allah sebagai Tuhan, maka mereka itu telah pun kufur. Barang siapa yang kufur, yang ingkar, kufur maknanya ingkar. Al-kufru bermakna al-juhdu. Maksud kufur ialah ingkar. Al-kafir itu diartikan dengan al-jahid.
Orang yang kafir maknanya orang yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia tidak mengiktiraf bahawa bumi ini ditadbir oleh Allah. Dia tak iktiraf. Tuan-tuan, kalau orang datang rumah kita, tiba-tiba dia tak iktiraf kita tuan rumah, tuan-tuan rasa macam mana? Kita layan dia dengan layanan yang baik ni. Kita bagi jamu dia makan, bagi dia minum, nak apa lagi nak tambah, silakan kan. Dia nak pergi tandas, tunjukkan tandas kat mana. Dia nak rehat, itu hak sebagai seorang tetamu. Kita layan dia baik. Tiba-tiba dia tak mengaku kita ni tuan rumah, dia tak iktiraf kita tuan rumah. Apa perasaan kita? Oi, jangan tuan-tuan. Walaupun dia seorang yang diam, yang baik, senyum depan kita, lalu dia kata rumah ni bukan dia punya. Apa perasaan? Itu Allah Subhanahu wa taala, selagi mana seorang hamba itu mengiktiraf dia sebagai Tuhan, layak orang tu masuk syurga. Walaupun dia mungkin tak solat, mungkin dia tak puasa, tapi layak untuk dia masuk syurga kan. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang mengaku Allah sebagai Tuhan, ada disebutkan bahawa dia juga layak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaku Allah sebagai Tuhan, tapi yang lain tu semua dia abaikan. Ada ruang untuk dia mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab tu orang yang berdosa lalu dia bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia. Dan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dibawa oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam bab Ar-Raja, bab pengharapan kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis itu tersebut, baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa andai kata di bumi ini tidak ada orang yang berdosa, Allah akan musnahkan semua manusia yang tak berdosa tu, lalu dihidupkan ataupun diwujudkan orang-orang yang berdosa. Lalu dengan dosa yang mereka lakukan, mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala Maha Pengampun. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah taala, bukan nak bagi tahu kata Allah Taala suka manusia buat dosa, tidak, tapi nak bagi tahu Allah Taala suka kalau hamba itu mengiktiraf dia sebagai Tuhan. Dalam satu hadis yang lain, ada hamba yang berdosa lalu dia bertaubat. Dosa, taubat. Dosa, taubat. Akhirnya apa kata Allah Ta'ala? Buatlah apa yang engkau suka, semahunya aku akan ampunkan dosamu. Maknanya apa? Orang yang melakukan dosa lalu dia tahu kata dia berdosa, dan dia tahu tempat untuk dia bertaubat itu adalah Allah, bermakna dia iktiraf Allah sebagai Tuhan, maka Allah suka pada orang tu. Berbanding dengan orang yang baik, taja anak yatim, bela anak-anak yatim ni kan, ada yayasan, ada NGO kebajikan, pertubuhan kebajikan itu dan ini, bantu negara Afrika, satu negara tu dia taja, tapi dia tak percaya Allah sebagai Tuhan. Tuan-tuan rasa layak masuk syurga? Tak layak. Sebab dia tidak mengiktiraf bumi ini ada pemilik dia. Itu kata Nabi SAW dengan mafhumnya, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucap kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, masuk syurga dia. Hadis 40 akhir zaman ditulis semula oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, menceritakan tentang bagaimana di akhir zaman nanti akan ada satu ad-dukhan. Hadis dukhan ni asap lah bahasa kita kan, yang mana asap itu kata Nabi SAW dia akan melintasi setiap ruang yang ada dan melalui semua manusia, dia akan lalu pada semua manusia. Dan ketika mana orang itu menghidunya, yang mana orang tersebut dia mengaku Allah sebagai Tuhan, walau lam yusalli, walaupun dia tidak menunaikan salat, walaupun dia tak puasa, dia berdosa dengan Allah, tapi bila tanya siapa Tuhan Allah,
maka orang itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mana berlakunya, kan kita ada dalam Al-Quran disebutkan 2 tiupan sangkakala, betul tak? Tiupan yang pertama adalah tiupan yang akan menghancurkan, yang akan menjadikan bukit muka terbang, akan menghancurkan segala muka bumi ini, akan digali dan sebagainya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Ketika itu manusia melihat, macam dah jadi gila, mabuk dia ni, berlari-lari. Anak yang baru dilahirkan ditinggalkan, yang sedang disusukan dibiarkan, ibu lari daripada anak, anak lari daripada bapa, meninggalkan segala-gala yang dia akhirnya kata Allah, walakinna azaballahi syadid. Yang demikian itu adalah azab Allah yang sangat dahsyat. Siapa yang rasa azab yang sangat dahsyat ketika mana berlakunya tiupan sangkakala yang pertama tu? Tak lain tak bukan adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang tidak yakin dan tidak mengiktiraf Allah sebagai Tuhan. So yang mengaku Allah sebagai Tuhan semuanya dah dimatikan. Selepas semua dah hancur lebur, dah dimusnahkan, barulah berlakunya tiupan sangkakala yang kedua. Itulah baru disebutkan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, kan dibangkitkan semula manusia yang mati, barulah dihimpunkan di padang mahsyar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu mengiktiraf Allah sebagai Tuhan itu satu perkara yang sangat besar. Dan tuan-tuan, pada hari ini kita menyaksikan bahawa alhamdulillah kita masih lagi hidup dalam keadaan mengaku Allah sebagai Tuhan kita, Allah sebagai Tuhan kita yang maha agung. Baik itu kata Allah, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam qul faman yamliku minallahi syai'a in arada an yuhlikal masih ibnu maryam wa ummah wa man fil ardi jami'a. Telah kufur, kata Allah Ta'ala, orang yang apabila mereka telah berkata sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah Masih ibn Maryam, iaitu Jesus, Isa. Itu adalah orang-orang yang kafir kepada Allah. Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, siapakah yang memiliki selain daripada Allah Ta'ala itu kuasa, kalau sekiranya Allah Ta'ala berkehendak untuk memusnahkan hatta Nabi Isa wa ummah, dan ibunya iaitu Maryam, dan juga siapa yang ada di muka bumi ni, siapa yang boleh selamatkan? Jawapan dia tak ada lah, tuan-tuan. Jadi kenapa nak percaya selain daripada Allah itu sebagai Tuhan? Baik. Kemudian dalam ayat yang lain lebih kurang sama bunyi dia, lalu Allah Ta'ala tambah wa qala al-masih, ketika mana mereka kata Masih ataupun Isa itu adalah Allah, Isa itu Allah ataupun wakil Allah ataupun anak Allah dalam kepercayaan yang pelbagai hari ini, kan. Maka kata Isa itu sendiri, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullah, sembahlah Allah, Rabbi wa Rabbukum, dia itu Tuhan aku dan Tuhan kamu semua. Innahu, sesungguhnya barang siapa yang syirik dengan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, orang itu telah diharamkan oleh Allah untuk dia masuk syurga. Wa ma'wahun nar wa ma lizzalimin min ansar, dan tempat orang yang tersebut itu adalah neraka, dan tidak ada tempat yang maknanya tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Maknanya orang yang kufur dengan Allah Ta'ala itu dikira sebagai orang yang zalim, dan kezaliman mensyirikkan Allah itu lebih besar berbanding dengan kezaliman yang lain. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu benar, dia adalah satu kezaliman yang sangat besar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak lagi ayat yang disebutkan. Kalau tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, 74, afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim, tidakkah sepatutnya mereka bertaubat kepada Allah? Siapa ni? Orang-orang yang mengatakan Allah ada perkongsian dia, kuasa dia berkongsi dengan Isa,
berkongsi dengan Maryam, berkongsi dengan mana-mana Tuhan ataupun kepercayaan ataupun berhala yang lain. Afala yatubuna ila Allah, tidakkah sepatutnya mereka itu bertaubat kepada Allah? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Itu. Kemudian dalam ayat yang lain lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah dzalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Telah berkata orang-orang Yahudi, Uzair itu anak Allah. Dia kata Uzair itu anak Allah. Dan telah berkata orang-orang Nasrani, orang-orang Kristian, mereka kata Isa itu anak Allah. Maka apa jawab Allah Ta'ala? Dzalika qauluhum bi afwahihim. Demikian itu adalah ungkapan mereka dengan mulut mereka sendiri. Ungkapan dengan mulut bermakna di hati pun samalah. Lalu kata Allah, yudahi'una qaulal ladzina kafaru. Mereka ni, golongan Yahudi Nasrani ni, mereka itu meniru, yudahi'una, meniru ungkapan-ungkapan orang-orang yang telah kufur sebelum mereka. Sebelum datangnya Musa, Isa, sebelum tu ada nabi-nabi yang lain pun sama juga kufur dengan Allah Ta'ala, tak percaya Allah itu sebagai Tuhan. Diajak supaya sembah Allah, tak nak. Dan maka mereka itu adalah di kalangan orang-orang yang kafir, sama juga meniru ungkapan-ungkapan umat terdahulu. Qatalahumullah anna yufakun. Moga-moga Allah Ta'ala membunuh mereka. Itu. So orang-orang yang macam ni bukan tunggu manusia, Allah yang sendiri bunuh mereka. Sebab itu bila berlaku peperangan Badar, yang bunuh mereka tu bukan umat Islam sangat. Umat Islam bukan bawa senjata sangat, tuan-tuan. Kita baca peristiwa peperangan Badar tu, umat Islam hanya keluar membawa senjata biasa macam orang Melayu dulu. Bawa kerih tu sekadar untuk keselamatan di jalan je. Bukan bawa tombak betul-betul nak perang dengan perisainya, dengan persiapan lengkap, tak. Tapi dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan berlakunya peperangan Badar dan yang membunuh sekitar bilangan 70 orang kafir Quraisy ketika itu adalah tentera Allah sendiri, direct datang daripada para malaikat yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana yang dinyatakan dalam Al-Quran. Dia telah mengirimkan 1000 malaikat dengan tujuan untuk membunuh musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Dan itu disaksikan sendiri oleh para sahabat, seperti mana yang dinyatakan riwayat kisahnya dalam kitab Sirah Rahiqul Makhtum. Kalau boleh baca kisah bagaimana berlakunya peperangan Badar, beberapa orang sahabat menyatakan bahawa mereka melihat hal tersebut. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan pada akidah kita, menjaga agama kita, menjaga kepercayaan kita yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkasar bahasa, mohon maaf. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.